Baik, terima kasih kerana bersama kami terus dalam Selamat Pagi Malaysia. Kalau tadi kita bincangkan tentang aspek kenderaan dan juga ingin kami bawakan satu topik yang sangat penting dan perlu kita war-warkan kepada semua tentang tarif untuk kenderaan motor. Iya, saya beremosi sikit pagi ini sebab tadi kita umumkan harga petrol yang mengalami penurunan untuk minggu ini sekurang-kurangnya, tapi kenapa insurans dan kereta motor ni akan naik? Apa rasionalnya? Kita bawakan ke studio pagi ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Fikri Muhammad Rawi, Pengerusi Persatuan Takaful Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Aiwan. Terima kasih Zaliha. Dan ini merupakan yang menjadi bualan barangkali juga menimbulkan kebimbangan di kalangan pemilik kenderaan. Julai ini, tetapi saya difahamkan sebentar tadi tidak semestinya ada kenaikan. Mungkin juga akan berlaku penurunan. Betul. Ya, saya akan cuba pastikan emosi Aiwan akan baik dan juga pengguna akan baik. Tadi cerita tentang liberalisasi tarif motor ni, sebenarnya izinkan saya menerangkan apa itu tarif motor. Tarif ni adalah senarai set harga yang telah ditetapkan untuk dalam konteks perbincangan pagi ini untuk motor. Motor dimaksudkan kenderaan sama ada motorkar, van, bas, lori dan juga motosikal. So, jadi sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini ada tarif yang telah wujud daripada tahun 1978 lagi, sudah lebih 40 tahun. Di mana pengguna-pengguna sekiranya hendak menginsurankan ataupun mentakafulkan kenderaan masing-masing, mana-mana mereka pergi kepada pengendali insurans ataupun pengendali takaful, harganya sama. Itulah maksudnya tarif daripada tahun 78. Dah lama tu. Umpamanya kalau kenderaan seperti Honda Accord lah katakan yang berharga 150,000, mana-mana you pergi, harga insurans ataupun premium takafulnya akan lebih kurang dalam 3,000 ke 4,000 ringgit sahaja. Untuk itu kenderaan ketetapan import. Kenderaan import, kenderaan lokal dan sebagainya. So jadi itu tarif. I think kerajaan kita prihatin dan Malaysia sebagai satu negara yang akan berkembang maju, bersedia untuk menjadi negara maju tahun 2020, kita kena membuka insurans, kita kena maju dan kita kena pastikan bahawa jalan raya di Malaysia ni menjadi jalan yang selamat untuk pengguna dan juga rakyat umumnya. Jadi cara-cara untuk mencapai matlamat itu, kita liberalisasikan premium insurans dan juga sumbangan takaful. Apa yang dimaksudkan dengan liberalisasi sumbangan takaful dan insurans ini adalah maksud pengendali insurans dan pengendali takaful akan boleh meletakkan harga yang berpatutan ke atas kenderaan. Sekarang ini kenderaan itu harga insurannya ditetapkan mengikut model kereta dan juga sikap sejarah pengguna, profil pengguna, profil pemilik kenderaan. Profil pemilik kenderaan. Jadi tetap yang akan datang, apa yang diliberalisasikan akan diperkenalkan profil risiko pengguna. Contohnya sekiranya pengguna itu memandu dengan cermat, tidak ada sejarah tuntutan yang tinggi dan sebagainya, maka risiko profil ini akan dikenakan harga yang baiklah, rendahlah maknanya dia punya insurans dan premium takaful. Dan macam di luar negara, kalau Australia pun macam tu juga. Yes, liberalisasi ini telah berlaku di luar negara, di Australia, di Amerika, negara-negara maju, juga di Asia Tenggara, di Indonesia, di Singapura, di Thailand sudah ada liberalisasi. Jadi saya keliru sedikit di sini. Sebelum ini berpandu kepada model kenderaan. Sekarang ini mengambil kira pengguna ataupun individu itu sendiri. Maksudnya kalau saya dah tukar kereta, untuk kereta yang baharu ini, ia akan melihat kepada rekod penggunaan ataupun tuntutan saya pada kereta yang lama, mungkin yang begitu? Pernah aksiden dulu. Betul, masih akan dilihat sejarah profil risiko pengguna yang hendak mengambil insurans dan juga takaful tersebut. Tapi liberalisasi ini antaranya dia hendak memberikan keuntungan kepada pengguna-pengguna yang berprofil risiko rendah. Dia juga akan memberikan insentif kepada pengguna-pengguna yang berisiko tinggi, yang mana pernah membuat banyak tuntutan sebelum ni, aksiden dan sebagainya, untuk memperbaiki sikap panduan mereka.
supaya mereka lebih berhemah dan dalam masa-masa daripada setahun ke setahun, sekiranya dia telah memperbaiki profil risikonya, dan kemungkinan dia akan mendapat harga premium insurans dan takaful yang lebih baik. Okey, membawa saya kepada soalan seterusnya. Kalau mereka melihat sejarah lama kemalangan-kemalangan sebelum ini, sejauh mana terperincinya detail yang mereka lihat itu, sama ada, sebab kalau ada aksiden pun kadang-kadang pemandu itu tidak bersalah. Tapi terpaksa membuat. Jadi adakah itu adil bagi mereka yang tidak bersalah tapi kereta mereka kemalangan dan dikenakan tarif yang tinggi sebab kemalangan itu berlaku pada mereka walaupun bukan salah mereka? Itu mengikut case by case basis lah. Tapi lazimnya sekiranya setelah setahun ke setahun pengguna kenderaan itu telah memperbaiki profil risikonya, maka dia akan mendapat keuntungan daripada proses liberalisasi ini. Satu poin yang saya ingin terangkan tentang proses liberalisasi ini, dia berfasa ke semua pengendali insurans dan juga pengendali takaful. Kita diselia kawal oleh Bank Negara dan kita sudah lama berbincang dengan Bank Negara untuk menyediakan diri kami untuk liberalisasi ini sejak daripada tahun 2013 lagi. So fasa pertama liberalisasi ini telah diperkenalkan pada 1 Julai 2016 tahun lepas, di mana tarif itu ada, tapi pengendali insurans dan pengendali takaful boleh diberikan flexibility untuk menetapkan harga insurans motor ini mengikut profil risiko pengguna yang mereka mahukan. So itu fasa pertama. Fasa kedua 1 bulan Julai 2017, sebab itulah saya ada di sini untuk mengingatkan pada pengguna-pengguna berita baik di mana nanti akan ada liberalisasi untuk insurans motor dan juga takaful motor. Di mana yang saya katakan tadi, pengendali insurans dan pengendali takaful akan mendapat flexibility untuk menawarkan produk-produk baru, menjadikan tawaran insurans motor ini lebih efisien untuk pengguna-pengguna selanjutnya. Ada 3 bentuk insurans motor dan juga takaful motor. Yang pertamanya komprehensif. Komprehensif tu dia melindungi kenderaan kita sendiri daripada kemalangan dan juga melindungi kenderaan orang yang kita langgar ataupun hak-hak harta atau awam, tu komprehensif. Keduanya kita ada insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Dan ketiganya adalah pihak ketiga. So, itu adalah kategori umum untuk insurans motor ini, di mana pada 1 bulan Julai 2017 ini yang pertama dan kedua iaitu komprehensif dan pihak ketiga kebakaran dan kecurian itu akan diliberalisasikan. Berita baik untuk kebanyakan rakyat Malaysia iaitu insurans pihak ketiga akan tetap kekal, tidak akan diubah. Mungkin dia akan dirujuk dalam tahun 2019. Kebanyakan rakyat Malaysia setahu saya menggunakan insurans pihak ketiga ini. Apakah ada harga ceiling ataupun kawalan yang dibuat untuk memastikan walaupun pemandu itu punya rekod yang tidak berapa cantik, masih lagi terkawal harga yang diletakkan oleh? Buat masa ini tidak ada harga ceiling, tapi sudah tentu harga yang akan ditetapkan mengikut yang saya kata tadi, profil risiko pengguna itu akan berpatutan. Jadi maknanya ini juga menggalakkan persaingan di kalangan para pemain industri dalam industri insurans jugalah, sebab mereka akan memastikan mereka berikan duit yang paling best, paling bagus untuk produk terbaik. Betul. Sekiranya mereka mengenakan harga yang terlalu tinggi, maka mereka tidak akan kompetitif. Jadi ini mereka digalakkan untuk lebih berinovatif, menawarkan bermacam-macam produk dan juga untuk lebih kompetitif. Jadi cadangan kepada pengguna, mungkin kita boleh bandingkan daripada pengendali-pengendali yang berbeza begitu. Betul. Kita pergi buat rujukan, bandingkan harganya, produk yang terbaik sesuai dengan keperluan kita, sama ada insurans komprehensif tadi ataupun pihak ketiga tadi. Jadi kita bandingkan harganya. Itu memang nasihat yang bagus untuk semua pengguna sebelum insurans motor ataupun takaful motor itu dipilih. Perlulah buat perbandingan. Ada banyak pengendali insurans dan pengendali takaful yang menawarkan produk komprehensif dan produk pihak ketiga kebakaran dan kecurian ini tadi, dan buat perbandingan lebih awal
Jangan terburu-buru sebelum insurans tu tamat lupus tarikhnya baru nak hari ni nak tengok nak renew kan ya. So buat perbandingan yang lebih awal dan juga dapatkan khidmat nasihat daripada mereka-mereka yang pakar dalam hal-hal insurans ni, umpamanya ejen insurans ataupun boleh terus dapatkan khidmat nasihat daripada pengendali insurans dan juga pengendali takaful. Okey. Itu yang penting untuk kami kongsikan dengan anda pagi ini. Terima kasih Encik Fiqih. Selamat Hari Raya. Balik Terima mana kasih. nanti? Selamat Hari balik ke Bistari Jaya. Bistari Jaya. Okey. Tak jauh. Tak berapa jauh sangat. Baik.